Baik, kita sambung topik kita bab 5 ni. Kita sambung topik kita bab 5. Hari ini kita nak tengok ialah kali ini berkaitan dengan ciri-ciri. Hari itu kita dah masuk faktor. Ada 3 faktor kan. Ada C, cadangan, pegawai British, kita ada sokongan daripada pegawai British, cadangan daripada UMNO dan Raja Melayu, dan sebagainya. Baik. Kali ini kita nak pergi kepada yang keberapa? Yang kedua. Cikgu dah letakkan dah hari tu. Kita nak sambung saja hari ini. Kita dah terangkan hari tu berkaitan 5.2. Ini yang sebut tadi, penentangan, cadangan, sokongan. Orang Melayu menentang sebab apa? Kuasa Melayu terhakis. Sir Harold Michael. Cadangan Raja Melayu. Macam mana? Dari segi perundangan, sokongan, siapa nama? McDonald. Sebab kenapa McDonald? Ingat je makanan McDonald dapat kot Sebab apa? Politik dan ekonomi. Hari ni kita nak masuk yang kedua. 5.3. Kalau kita tengok di sini ciri ni ialah berkaitan dengan 3 ni lah. Kita pergi yang ini, nampak 3 tu. Dan kita nampak sedikit kronologi lah daripada awal-awal kita nak tengok di sini, menjelaskan. Bila kita belajar ini, dia secara tak langsung dia akan datang lah nilai ni. Okey, cuba kita tengok pelajar tajuk ini. Ini banyak lah, ini yang paling banyak dalam modul-modul yang ada di pasaran, yang dibuat oleh rakan-rakan cikgu-cikgu kita yang hebat-hebat di luar, berkaitan dengan 5.3. Cuba tengok 5 bulan untuk merangkakan dia punya ciri-ciri ini, untuk dibentangkan supaya Raja Melayu puas hati kan. Baik, cuba kita tengok soalan ini. Dah ada jawapan di sebelah, tak apa. 4 ciri utama yang perlu pelajar faham. Ini fakta. Ini fakta lah. Fakta 2, fakta 3, fakta 4. Dia kontra dengan Malayan Union. Kalau kita nampak, contohnya simple saja. Siapa yang mengetahui Malayan Union? Governor. Ini Pesuruhjaya. 2. Kontra apa lagi? Macam mana dengan kuasa raja? Malayan Union dia ada agama dan adat istiadat. Di sini raja ni dia lebih bertanggungjawab, ada di segi perundangan. Kita boleh cerita perundangan, dia pergi F3 perundangan tu. Di sini kita nampak undang-undang yang British nak buat, dia mesti dapat perkenan daripada Raja Melayu. Barulah. Tengok kontra apa? Jus soli. Kalau kita nampak dalam Melayu Union dia ada 3 syarat kan? Ada umur-umur dia. Di sini dia ada rakyat raja, ada rakyat British. Baik. Apakah ciri? Apakah ciri-ciri? Yang pertama tu 3. Dia minta di sini kita fahamlah. Cikgu boleh tak saya bagi fakta-fakta ini saja? Kuasa Raja Melayu, perundangan, tak boleh lah. Sebab kita kena perincikan sikit lah. Kalau kita tengok di sini, apakah ini mungkin kita boleh bagi fakta saja ataupun fakta huraian lah. Mana-mana boleh. Kalau kita tengok situ, ciri-ciri persekutuan tanah Melayu, cikgu ambil yang pertama tu. Nak ambil kontra. Dulu Melayu Union, negeri Melayu sekutu, negeri Melayu tak sekutu, negeri Selat kecuali Singapura. Sama ke tidak? Sama. Gabungan 9 buah negeri Melayu di 2 negeri Selat, Singapura kekal sebagai tanah jajahan berasingan. Di sini ada kita nampak 1, 2, 3. Siapa kuatai? Pesuruhjaya tinggi. Kalau kita nak tambah tentang kuasa raja, mana-mana boleh kita ambil di situ. 1, 2, 3, 4. Kita jawab 4/3. Dapatlah 3 maksimum. Ciri ni pelajar cari yang paling mudah lah. Carilah yang paling mudah. Bagaimana pemberian taraf? Ini pelajar kena tengok nombor 4 ni lah.
Tengok nombor 4 untuk kita dapat markah yang lebih ni. Kita kena faham. Di sini ada fakta huraian. Taraf kewarganegaraan dia bezalah dengan konsep Jusoli Melayu Union. Dia ada tentang rakyat raja dan rakyat British. Ini rakyat raja dan rakyat British. Di mana kita nampak di sini, di mana jus soli, ini dah dapat markah ni sebenarnya. Hanya terbuka kepada rakyat raja dan British. Okey, kalau kita tengok situ. Yang kedua, pemohon yang lahir di luar negeri. Kalau lahir di luar negeri, ayahnya mesti rakyat British ataupun rakyat raja. Di sini dah cukup dah. Tapi biasanya kita jangan bagi 4 ngam-ngam. Bagilah lebih. Penduduk asal negeri Melayu yang lahir sebelum dari 3S sebelum ni, semasa, selepas tarikh. Jadi kita nampak di sini dia boleh memohon menjadi rakyat tanah Melayu. 5/4 maksimum. Okey. Soalan C, kepentingan. Ini saya kata kepentingan. Itu yang tadi kesan tu. Biasanya kesan, faedah. Kita nak cerita kesan faedah kepada negara bangsa Malaysia, tanah Melayu pada waktu itu. Dengan ini kita nampak salah satu yang paling mudah, kuasa raja itu dikembalikan. Nampak ni, kuasa raja itu dikembalikan. Katakan kita letak macam ni, F, kuasa raja dikembalikan. Huraian dia ialah raja berkuasa. Kita nampak tu berkuasa untuk mengesahkan undang-undang. Okey, kita nampak di sini. Dan undang-undang ini diluluskan di Dewan Perundangan. Undang-undang diluluskan di Dewan Perundangan. Secara tidak langsung, kita nampak inferen kita, secara tidak langsung ia memuaskan hati rakyat dan raja. Ini kita nampak inferen kita, memuaskan hati rakyat dan raja. Kalau kita nampak kan, apa lagi kepentingannya? Rakyat dan raja bersatu, dan sebagainya. Jadi di sini, ini soalan struktur. Dan kita juga boleh tengok soalan ini dalam bentuk apa yang kita panggil esei. Sama aja. Dia kata ciri-ciri. Jelaskan ciri. Tadi kita dah tengok dah ciri. Ciri. Sama macam soalan ini kan. Dia minta ciri ni kan. Kita sekurang-kurangnya kita dah dapat. Sebab kalau nak faham ciri ini, cuba bezakan dengan MU. Dari segi apa? Kuasa raja, dari segi pentadbiran. Pentadbiran itu masuklah perundangan ni. Raja ni, pentadbiran ni negeri Melayu 9 negeri tadi, tentang kewarganegaraan. Kalau kita dapat bezakan, kita mesti dapat markah. Sebab inilah pentadbiran, raja, dia sebut perundangan kan, cikgu sebut kewarganegaraan. Ada satu lagi di situ. Jadi pelajar tengok, wih, ini boleh cikgu, saya boleh buat ni. Baik. Soalan B, kesan kepada penduduk. Di sini untungnya pelajar B ni dia dah kebat. Cikgu nak tunjukkan kenapa kesan. Dia ambil daripada soalan ini. Soalan C ni, kepentingan Malaysia kepada penduduk. Sama. Kalau sebut kesan, kesan kepada dua R, dua A. Satu raja, satu rakyat. Dan kita tengok juga kesan kepada British. British bila sokong, apa British dapat dari segi ekonomi, dari segi politik. Politik tu aman. Kita nampak sini kan ada kerjasama kaum, dan sebagainya. Kita nampak di sini pun pelajar boleh jawab dengan baik.
Dan C tu sama lah bagaimana kita nak mengekalkan kedaulatan, mestilah kita sentiasa menghormati raja, kerjasama antara penduduk. Ini no problem. Saya yakin pelajar boleh jawab dengan baik. Dan kita cuba tengok modul yang conteng-conteng belajar ini tentang 5.3. Cikgu besarkan sikit kan. Jelaskan usaha ke arah pembentukan persekutuan tanah Melayu. Nampak? Kita nampak di sini kan, usaha. Okey. Mengapa orang Melayu menerima pembentukan persekutuan tanah Melayu? Ini ciri. Kita tengok sini pula. Mana sini? Okey. Faktor penubuhan. Nyatakan faktor. Oh, sini faktor cikgu Ini kita dah bincang tadi kan. Mengapa pegawai British menyokong? Jadi pelajar bolehlah tengok juga modul conteng-conteng belajar yang boleh dapat di mailing ini. Mengapa orang Melayu menerima? Tadi kita katakan, kenapa orang Melayu akhirnya terima 2R tadi, rakyat dan raja. Rakyat dan raja ini berkaitan dengan kuasa raja. Kalau kita tengok di sini, pelajar sepatutnya tak adalah hilang markah kan. Orang Melayu menerima, jadi tengok, dapat menjawab soalan inilah. Dan kalau kita nak kukuhkan lagi, mana kita nak tengok? Dah tentulah kita tengok modul Kejora. Di sini kan. Nampak di sini kan? 2 ciri kita dah bincang. Syarat, rakyat raja. Rakyat raja. Dapat 1 sekurang-kurangnya. Dia nak 2. Maksud tadi kita ada 3S kan, sebelum, semasa, selepas. Kalau lahir di tanah Melayu macam mana? Ini kita dah bincang tadi. Kesan. Sama lah cikgu. Jadi baru kita nampak bahawa soalan kita ni sama saja. Jadi cuba kita tengok sedikit PowerPoint yang ada kan. Okey, cuba kita tengok ciri. Panjang kan. Menggabungkan 9 negeri Singapura sampailah habis. Itu dari segi pentadbiran. Dari segi Raja Melayu, ini pentadbiran Raja Melayu. Ada dalam Dewan Perundangan. Dewan Perundangan ni apa? Merangkumi apa? Mesti dapat perkenan Raja Melayu. Senang Tadi 9. Dia ada poin-poin dia yang kita boleh dapat lah kita nampak dari segi pentadbiran. Okey. Dari segi apa lagi? Dari segi kewarganegaraan. Jadi pelajar boleh tengok lah ini secara detail. Cikgu rasa dah gelap tu, maksudnya dah tamat lah kita punya bab 5 ni. Jadi serba sedikit perkongsian kita dalam bab 5 ni diharap dapat membantu pelajar untuk menguasai tajuk berkaitan dengan persekutuan tanah Melayu. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih.